Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini saya Amirul Aizat bin Zulkhairi, nombor metrik 17204539 Palang 1 daripada Jabatan Syariah dan Pengurusan, akan berkongsi ataupun memperkenalkan kepada sahabat-sahabat semua ataupun membentangkan kepada para penonton sekalian tentang seorang tokoh yang mana beliau memberikan sumbangan yang sangat besar dalam dunia kewangan Islam ataupun lebih terperinci lagi dalam dunia perbankan maupun ekonomi Islam itu sendiri. Beliau adalah Syekh Muhammad Taqi Uthmani. Okey. Siapakah beliau? Jarang kan kita dengar nama beliau. Tapi walhal pada hakikatnya beliau sebenarnya banyak jawatan yang beliau pegang untuk dalam ruang lingkup ekonomi Islam itu sendiri. Okey. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam tentang sumbangan beliau dalam kewangan Islam, eloklah kiranya kita tahu serba sedikit dahulu tentang latar belakang dan juga pengenalan serba sedikit tentang beliau. Okey. Untuk pendahuluan, beliau adalah merupakan seorang pengerusi Lembaga Syariah bagi Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution (OIFI) serta ahli Islamic Fiqh Academy (OIC). Okey, OIFI ni adalah satu badan yang sangat-sangat penting dalam kewangan Islam. Kiranya dalam apa jua isu, tak kisahlah isu dalam perbankan maupun isu dalam ekonomi sekalipun, dalam masalah-masalah ini, masalah-masalah fiqh tentang kewangan, OIFI inilah yang akan menjelaskan tentang hukum hakam yang terdapat masalah padanya, terutama dalam bab perbankan lah, dan juga tentang muamalat itu sendiri. Okay, jadi OIFI ni dia bukan satu badan calang-calang. Mereka ini sangat penting untuk membantu kita mengetahui hukum hakam sesuatu transaksi ataupun sesuatu produk itu sendiri. Okay. Seterusnya, beliau juga berperanan sebagai ahli lembaga syariah bagi institusi kewangan Islam seperti Central Bank of Bahrain dan menjadi penasihat syariah bagi Dow Jones Bahrain, Monetary Agency dan lain-lain lagi. Nak katanya beliau ni bukan calang-calang orang. Kalau ikutkan sepatutnya, saya nak masukkan lagi dia punya jawatan tapi tak muat. Kalau saya masukkan dalam poster ni, hampir satu poster ni penuh dengan jawatan dia saja. Dan juga dia punya award yang dia dapat, beliau dapat. Nak katanya beliau ni sangat hebat. Sampaikan beliau ditawarkan pelbagai jenis jawatan untuk membantu sektor-sektor perbankan ataupun kewangan Islam itu sendiri, ekonomi Islam itu sendiri. Okay, kemudian Syekh Muhammad Taqi juga pernah menerima anugerah khas daripada Putera Mahkota Dubai dan Menteri Pertahanan UAE serta tersenarai sebagai 500 Muslim yang paling berpengaruh di dunia. Okey, untuk 500 Muslim ni, saya baru tahu sebenarnya. Bila saya cek-cek, rupanya beliau adalah salah seorang daripada 500 Muslim yang paling berpengaruh selain daripada Jokowi, itu Presiden Indonesia lah. Okey, nak katanya Syekh Muhammad Taqi ni dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia memang sangat-sangat hebat. Dan setiap apa yang dikeluarkan tentang perbankan Islam, memang ramai orang bersetuju dengan dia. Sebab pandangan beliau tu sangat hebat. Okey. Latar belakang, beliau dilahirkan pada 1943 di Deoband, India. Syekh juga merupakan anak kepada bekas mufti Pakistan iaitu Syekh Muhammad Syafi. Beliau memperoleh ijazah takhasus dalam pengajian Islam di Darul Ulum, Karachi, dan beliau juga mempunyai master dalam bidang undang-undang di Universiti Karachi. Okay, ijazah takhasus ni adalah ijazah ataupun degree yang mana taraf dia tu sama dengan PhD. Bukan nak katanya hebatlah beliau ni dapat ijazah takhasus. Okay, dia boleh sambung ijazah takhasus yang mana sijil dia tu sama taraf dengan PhD. Okay, seterusnya Syekh Taqi juga dianggap sebagai seorang yang pakar dalam bidang hadis, ekonomi, fiqh, tasawuf, dan beliau mula mengajar kesemua ini sejak tahun 1959 lagi. Kiranya pada waktu sejak umur dia 16 tahun,
Okey, sebab dia lahir pada tahun, beliau lahir tahun 1983. Masa umur 16 tahun dia dah start mengajar dah. Okey. Dan secara umumnya beliau dikenali sebagai seorang ulama yang terkedepan dalam kewangan Islam, dan selama hampir sedekad lebih beliau berkhidmat sebagai pengerusi dan ahli penasihat syariah di pelbagai institusi kewangan Islam. Dan kini beliau menjawat jawatan sebagai pengerusi lembaga syariah bagi Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution (OIFI) tadi, dan juga serta ahli Islamic Fiqh Academy (OIC). Okey, sekarang kita akan lihat sumbangan-sumbangan beliau dalam perbankan ataupun ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama, beliau adalah merupakan seorang beliau mempelopori konsep perbankan Islam setelah Bank Mizan ditubuhkan. Bank Mizan ditubuhkan, tak silap saya, tahun 1997. Okey, dan sejak Bank Islam pertama di Pakistan ditubuhkan dan menjadi pelopor kepada konsep perbankan Islam di Pakistan dan dunia. Okey, seterusnya, menulis 143 buah buku dalam bahasa Arab, Urdu dan Inggeris berkenaan isu-isu Islam, serta koleksi artikel tentang perbankan dan kewangan Islam dalam bentuk jurnal dan majalah. Kejap lagi kita akan lihat antara contoh buku yang beliau keluarkan tentang perbankan Islam. Bayangkan 143 buah buku ni, maksud saya tidaklah merujuk kepada semuanya tentang kewangan, tak. 143 ni termasuk juga dalam bidang tasawuf, bidang hadis, bidang fiqh dan juga fatwa-fatwa dia dan lain-lain lah. Okay. Pemikiran ekonomi Islam beliau adalah lebih kepada mengaitkan hubungan antara manusia, Tuhan dan wang, serta kritikan terhadap ekonomi kapitalis. Okey, ekonomi kapitalis ni adalah satu konsep ekonomi yang tak bagus sebenarnya. Sebab apa? Okey, ekonomi kapitalis ni, kalau kita tengok daripada secara asasnya adalah dia adalah satu konsep di mana dia mengamalkan sistem pasaran tu secara bebas. Okey, tidak ada kekangan daripada kerajaan. Maksudnya kerajaan tak boleh nak buat apa kat dia. Dia bebas buat apa sahaja tentang produk dia, tentang pasaran dan sebagainya. Okey. Pengeluar juga, dia bebas nak keluarkan berapa banyak yang dia mahu. Dan pengguna ibarat raja. Kalau pengguna nak banyak, dia akan keluarkan banyak. Sebab itulah dia boleh menyebabkan monopoli. Bila terjadinya monopoli dalam sistem kapitalis ni, dia akan menyebabkan berlaku masalah dalam sistem ekonomi itu sendiri. Bila mana monopoli itu berlaku. Okay, antara contoh negara-negara yang mengamalkan sistem kapitalis ini adalah seperti negara Amerika Syarikat, kemudian China, Hong Kong dan sebagainya lah. Okey, kapitalis ni tak bagus sebenarnya. Walaupun adalah sedikit bagus dia tu. Yang tak bagusnya adalah dia akan menyebabkan jurang perbezaan antara orang kaya dan orang miskin tu terlalu jauh. Sebagai contoh lah, kita tengok dekat negara China. Okay, kat negara China. Kat negara China, mereka mengamalkan sistem kapitalis. Kalau kita tengok, kalau rakyat dia, kalau yang kaya memang kaya betul. Dan kalau yang miskin, memang miskin betul. Nak katanya sistem kapitalis ni sangat-sangat tak bagus. Walaupun adalah dari sudut yang lain bagusnya. Okey. Kemudian, tentang sistem kapitalis ni juga, Syekh Taqi Usmani turut mengkritik dalam buku beliau, iaitu An Introduction in Islamic Finance. Di mana dalam buku tersebut, beliau mengkritik tentang ekonomi kapitalis dan membezakan di antara ekonomi kapitalis dan juga ekonomi Islam itu sendiri. Okay, sebentar lagi kalau sempat, insya-Allah saya akan terangkan apa yang beliau kongsikan dalam buku beliau. Okay, seterusnya, pemikiran beliau relevan sampai ke hari ini kerana ekonomi kapitalis ini tidak mementingkan aspek kebajikan masyarakat secara amnya, dan juga ekonomi kapitalis ni dari sudut pandang Syekh Taqi ni boleh menyebabkan adanya berlaku unsur-unsur riba, unsur-unsur judi. Kemudian dalam buku beliau juga ada sebut akan berlakunya transaksi-transaksi yang spekulatif jikalau sistem kapitalis ini diamalkan di sesebuah negara, di sesuatu tempat. Okey. Kesan ekonomi kapitalis juga boleh mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara mereka yang kaya dan miskin, macam yang saya sebut tadilah. Okey, seterusnya, sumbangan Maulana Taqi sangat besar dalam Islam ke ekonomi. Beliau menghasilkan banyak penulisan dalam bidang ini. Antaranya, ini buku-buku ni lah. Antaranya An Introduction to Islamic Finance, Our Socio-Economic Order, Present Financial Crisis, Causes and Remedies, The Historic Judgment on Interest dan lain-lain lagi.
Okey. Dan buku Introduction to Islamic Finance ni, dalam satu bab tu beliau juga menerangkan, mengkritik sebenarnya ekonomi kapitalis yang mana sangat-sangat tak baguslah untuk diamalkan. Dan dalam buku tersebut beliau membezakan secara jelas ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalis. Sebab ekonomi kapitalis ni dia sebenarnya ekonomi kapitalis ni dia buka ruang kepada berlakunya unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti riba, judi dan sebagainya. Okey. Kesimpulannya, ekonomi ini sangatlah penting dalam menjamin kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat. Tapi perlulah dijalankan dengan penuh telus, adil dan mematuhi segala syariat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana juga amat mementingkan elemen Islam dalam ekonomi dan mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang mendorong kepada monopoli serta mengancam pengusaha yang lain. Dan saya selitkan juga di sini, ekonomi kapitalis juga dari sudut pandang Syekh Muhammad Taqi Osmani boleh membuka ruang kepada berlakunya perjudian, riba, spekulatif dalam transaksi dan sebagainya. Sistem ekonomi kapitalis juga akan membuka jurang yang besar antara golongan ekonomi yang kuat dengan yang lemah. Jadi, itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian saya tentang sosok tubuh yang bernama Syekh Muhammad Taqi Osmani. Dan kalau ikutkan, banyak jugalah award yang diterima oleh beliau. Okey, award yang diterima oleh beliau. Maaf. Okey. Dan juga jawatan yang dipegang oleh beliau juga sangat banyak. Antaranya yang boleh saya bacakan di sini adalah beliau merupakan pengurusi OIFI yang saya sebut tadi. Kemudian pengurusi kepada Bank Arcapita. Kemudian Al-Mizan Investment Management Limited kat Pakistan. Kemudian Pak Qatar Family Takaful di Pakistan. Kemudian All Mutual ahli di All Mutual di Afrika Selatan. Penasihat syariah bagi Islamic Mortgage di United Kingdom. Kemudian pengerusi Abu Dhabi Islamic Bank di UAE. Ahli Guidance Financial Group di Amerika Syarikat. Pengerusi Guidance Residential di Amerika Syarikat. Pengerusi Bank Mizan di Pakistan. Yang tadi tu Al-Mizan Investment Management, yang ni Bank Mizan pula di Pakistan. Seterusnya, ahli Islamic Development Bank di Arab Saudi, ahli Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ICD di Arab Saudi, dan ahli Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit ICIEC di Arab Saudi. Ini antara jawatan yang beliau pegang, position yang beliau pegang dalam dan perbankan ataupun dalam sektor kewangan Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.